barisan AJK Surau yang dikasihi, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Izinkan saya tengok balik poster, nak tengok tajuk tu kan. Insya-Allah. Baik, insya-Allah malam ini kita akan menyentuh satu tajuk, iaitu ujian itu tanda Allah sayang atau Allah benci. Takut lari tajuk. Ujian itu adakah ia bukti kasih sayang Allah ataupun ia menunjukkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, yang pertamanya kita bersyukur kerana berada di surau ini yang subhanallah bagi saya sangat cantiklah dan selesa. Tinggal nak main dengan dak tinggal nak main dengan dak saja, nak memenuhkannya. Jadi alhamdulillah adik-adik kita pun ada sama. Mudah-mudahan Allah menjadikan surau ini surau yang imarah insya-Allah, dengan pengimarahan yang berterusan insya-Allah, dan seterusnya semua AJK mendapat kebaikan, juga penduduk sekitar mendapat manfaat yang besar insya-Allah. Baik, Allah sayang atau Allah benci, sebenarnya la na'lamul jawab, kita tidak mengetahui jawapannya. Setiap apa yang datang pada diri kita, kita tidak mengetahui jawapannya. Adakah Allah menurunkan sesuatu itu tanda Allah sayang ataupun Allah benci? Cumanya kita boleh tahu jawapannya sesudah ujian itu datang kepada kita. Bagaimanakah keadaan kita sesudah ujian itu? Ada tulisan yang baik daripada seorang ustaz di Indonesia, daripada Universiti Muhammadiyah di Indonesia. Maka disentuh bahawa ketika bala bencana datang, ada juga penduduk yang berkata bahawa mengapa ujian ini hanya ditimpakan pada yang miskin-miskin sahaja? Mengapa tidak ujian ini, malapetaka ini kena pada orang yang kaya? Kami sudahlah miskin, ditimpa lagi bencana. Kata-kata itu membuktikan bahawa ujian itu seolah-olah Allah benci pada dia. Allah menurunkan dia supaya nampak apa yang ada dalam hati dia. Wal'iyadzu billahi min zalik. Sebab itu penafsir agung pada abad ini, Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, ketika menyentuh perkara ini, beliau menyentuh bahawa sebenarnya ujian ini adalah ibarat imtihan, peperiksaan. Saya dekatkan apa yang disebutkan oleh Asy-Sya'rawi. Sebelum anak kita mendapat keputusan, maka tidaklah kita mengatakan dia seorang yang mendapat najah, kejayaan, ataupun dia mendapat kegagalan. Tapi apabila sudah sampai keputusan SPM 9A dengan SPN 9E contoh, ketika itu tahulah kita siapa yang berjaya, siapa yang gagal. Jadi keputusan sama ada Allah sayang ataupun Allah benci itu sebenarnya berada sesudah musibah itu. Siapa yang dengan musibah itu menambah dekatnya dengan Allah dan dia sabar, dia tabah, sebenarnya Allah sedang ingin meningkatkan darjatnya.
Tetapi siapa yang sesudah musibah itu dia semakin jauh dari Allah, maka difahami bahawa ujian itu adalah kebencian Allah padanya. Baik, awal sangat saya cerita tu noh. Okey, baru kita nak masuk sikit beberapa perbahasan yang disebut Allah dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan akan kami uji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan dan daripada kelaparan dan daripada kekurangan harta dan hilangnya jiwa dan kurangnya hasil tanam-tanaman, dan berikan khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sambung Allah, alladzina idza asabathum musibatun qalu, iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Baik, Allah mesti uji kita. Antara ujian yang disebut adalah ujian dalam bentuk benda yang kita tak suka, benda yang tidak kita sukai. Contohnya tadi Allah menyebut tentang kelaparan, al-ju', al-khawf, ketakutan, kehilangan insan tersayang dan sebagainya. Dan Allah menyatakan bahawa berilah khabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabir, yang sabar, iaitu mereka yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita kembali. Lafaz itu dipanggil lafaz istirja'. Lafaz itu kita panggil lafaz istirja'. Di situ dalil, di situ satu pengajaran penting yang kita ambil. Lafaz itu bukan untuk dibaca ketika mendengar an-na'i, ketika mendengar berita kematian sahaja. Cuma tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, oleh kerana sebahagian masyarakat dia masih beranggapan bahawa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ucapan khas untuk kematian, maka hati-hati dalam melontarkannya. Walaupun kita faham inna lillah ini diucapkan dalam pelbagai keadaan. Ada ulama yang apabila melihat dahsyatnya fitnah akhir zaman, mereka menyebutkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, hadhihi wafatuz zaman, ini kematian bagi zaman ini, contoh. Jadi mereka mengucapkan istirja' ini bila melihat bala bencana yang besar menimpa umat. Satu. Atau seperti yang Allah sebut tadi, kita ditimpa ujian. Anak diuji dengan kemalangan, wal'iyazubillah. Isteri pula kena kanser. Allahu Akbar. Ada orang yang bertindih-tindih. Ada orang yang bertindih-tindih ujian. Ada perempuan yang pernah saya dengar cerita dia daripada insan-insan terdekat dengan saya. Dia tidak kerja, suami dia kerja.
Suami dia yang kerja ni mati, meninggal dunia. Dia nak pergi kerja, ada anak, dan salah seorang anak dia OKU. Dalam masa yang sama dah ada anak-anak dan salah seorangnya OKU. Mak pula duduk dengan dia, mak hak sakit lumpuh ni duduk dengan dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tindih menindih ujian itu. Ujian tu tindih menindih. Maka bila kita mendengar cerita macam ni, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian untuk wanita tadi. Baik, itu bentuk inna lillah. Boleh juga diucapkan ketika bala bencana menimpa orang lain atau menimpa kita. Cuma itulah masyarakat kita selalu dia faham istirja' ini untuk kematian. Contoh orang abang, hang doa kat anak aku. Anak aku lah ni duduk di hospital tahap 4 dah ni, kritikal. Tengah bantuan pernafasan, tolong doa Ustaz. Kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata aku tumbuk hang ni. Dia tak mati anak aku ni, hang duk kata inna lillah dah. Dia faham macam tu. Sebab itu kita yang mengaji kena faham nak sebut pada siapa. Pada orang yang faham bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk kematian, tapi untuk ketika mendengar musibah, tak apa untuk kita. Dan pada orang yang faham. Tapi pada kawan kita yang tak faham, yang tengah kesedihan, dia mai cerita anak dia dalam keadaan yang kritikal, kita ucap inna lillah, tiba-tiba dia rebiah kita sebiji. Dia rebiah, faham tak rebiah tu? Tak apa, tak faham pun tak apa. Saya dah buat tanda dah, rebiah. Menunjukkan dia faham bahawa kita seakan-akan mendoakan kematian anak dia. Jadi hati-hati. Ada benda yang kita faham ilmu tu dan kita mungkin rasa dia faham, tapi kita kena tapis sikit ketika bercakap, takut dia tidak faham apa yang kita faham, apa yang kita maksudkan. Baik. Jadi itu antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang ujian dalam bentuk perkara yang dipandang berat, kesusahan dan sebagainya. Ada ujian yang Quran sebut ia dalam perkara yang menyenangkan, dan yang ni lebih bahaya. Saya mendengar satu kupasan yang baik daripada Fadilatul Syekh Muhammad Hasan. Beliau menyebut bahawa apabila kita ditimpa sesuatu yang dianggap musibah, yang manusia nampak itu kesusahan, banjir, maka ketika itu akan datang orang lain yusabbiruh wa yuthabbituh, akan mai orang lain yang menyabarkan dia, memberi kata-kata untuk dia tabah. Sabar, banjir ni ujian Allah, sabar banyak. Allah ambil rumah kita ni, tak apa, anak-anak masih selamat, anak-anak kak masih selamat. Ketika ditimpa ujian dalam bentuk yang manusia pandang ia berat, ia kesusahan, mudarat, ramai orang akan datang bagi kata-kata kesabaran, kata-kata meneguhkan semangat kita. Tapi bila kita ditimpa ujian kesenangan, makin tak semayang, makin buka cawangan restoran. Restoran dah elok dah satu, tak dan dah semayang. Masjid surau memang tak nampak dah. Lepas tu Allah bagi pula buka lagi cawangan restoran, buka. Sampai orang dah kenal restoran dia ada di banyak negeri dah. Tuan-tuan, ada orang nak pi kata, ingat ini ujian Allah ni untuk hang? Tak ada. Ketika kita susah, sakit, banjir, orang akan bagi kata-kata semangat. Tapi ketika kita senang, tak ada siapa nak pi nasihat kita, sehingga kita lupa bahawa itu ujian yang sangat besar, bahkan akhtar, lebih bahaya. Siapa nak pergi nasihat orang yang jutawan tetapi tidak pernah sampai ke masjid? Tak ada siapa. Kalau dia rajin, dia dengar YouTube, dia dengarlah ceramah-ceramah sikit.
Kalau dia tak rajin, tak ada lah. Tak ada. Baik, jadi yang ni lebih bahaya. Sebab itu Sulaiman alaihi salam, anak kanda kepada Nabi Daud alaihi salam. Kita tahu Sulaiman adalah nabi yang Allah jadikan raja. Seperti mana kehebatan Zulkarnain, maka Sulaiman pun hebat. Zulkarnain tu hebat dah, sehingga saya bila kita tengok kehebatan Zulkarnain, ketika mana Zulkarnain sampai di satu kawasan yang orang di situ percakapannya sukar difahami, walaupun bersama dengan Zulkarnain membawa pakar-pakar setiap bidang bersamanya, tapi ternyata Zulkarnain sampai ke satu tempat yang kata-kata penduduknya sukar difahami, tapi akhirnya dapat difahami dan mereka meminta Zulkarnain untuk membina satu tembok supaya terhalanglah mereka dari diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj, Gog and Magog. Lalu Sulaiman memohon jasa baik mereka untuk menolongnya daripada sudut fizikal, dan Allah menggambarkannya dalam suratul Kahfi, Atuni zubaral hadid, datangkan pada aku kepingan-kepingan besi, hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu, sehingga apabila kepingan besi itu diatur sama tinggi dengan dua buah gunung, dia duduk sama tinggi, kata Zulkarnain, qala unfukhu, tiupkan api. Cuba kita fikir, saya duk baca ayat ni berkali-kali. Ada khutbah yang saya berkhutbah dengan ayat ni, cuma bila saya dengar pencerahan daripada seorang Al-Fadhil Ustaz, saya nampak dahsyat. Pasal apa tuan-tuan? Apakah teknologi yang mereka guna untuk mencari besi? Di mana nak cari besi sampai boleh susun setinggi dua gunung? Bayangkan, mana nak cari? Zulkarnain ni bawa rombongan nak pi ke timur dan barat, jauh. Bahkan negara sebenar istana Zulkarnain pun tidak diketahui dengan tepat. Timur bagi negara dia tu di mana, barat bagi negara dia itu di mana. Macam mana bila dia sampai di kawasan yang penduduknya sukar memahami kalam mereka, dan kalam penduduk ini juga sukar difahami, macam mana dia boleh cari besi sampai boleh susun sama tinggi dengan dua buah gunung, tuan-tuan. Yang kedua, alat apa yang digunakan untuk mengangkat kepingan-kepingan besi tadi? Alat apa? Boleh buat naik alat besi susun sampai sama tinggi dengan gunung? Tak apa lagi. Lepas tu dia panggil kumpulan yang kedua. Tadi kumpulan pertama susun dan cari besi ni, kepingan besi. Qalam fukhu, hampa bakar api. Okey. Kumpulan kedua tugas depa nyalakan api. Pasal lah ni nak buat tembok ni. Susun besi, bakar api. Api besar mana tu? Nak bakar besi setinggi gunung, api besar mana? Subhanallah. Besar tak tahu. Lepas tak apalah, qalam fuqu. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Sehingga apabila besi itu panas jadi merah macam api, macam orang buat pedang. Ketika merah tu pedang akan dibentuk. Maka bila besi itu dah dibakar dengan api yang kita tak tahu besar mana api yang mampu bakar, berapa darjah Celsius. Zulkarnain kata, "Bok mai kat aku pula cairan tembaga. Aku nak tuangkan cairan tembaga dalam
dalam besi yang sedang merah menyala seperti api. Teknologi apa yang digunakan? Bila besi dah setinggi gunung, api dia besar mana? Kita bakar longgokan sampah pun kita tak boleh pergi dekat dah. Ni api setinggi mana untuk bakar besi setinggi gunung? Tak apalah. Alat apa yang digunakan untuk pituang cairan tembaga masuk dalam besi tu? Alat apa? Kita sampai hari ni tak boleh jawab, tak ada jawapan. Tapi nak abang, tidaklah kita terlalu hebat dalam bab kejuruteraan dan pembinaan. Ada lagi umat terdahulu yang mungkin lebih hebat, cuma benda tu hilang, menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, hilang. Tidak tahu apa yang digunakan untuk tuangkan cairan dan sebagainya. Tak apa. Zulkarnain hebatlah, hebat. Salah seorang raja saleh yang hebat, Sulaiman alaihissalam. Ketika dia berdakwah, menyampaikan surat dakwah pada Balqis di Yaman, Sulaiman di Palestin. Ketika itu Balqis menghantar kepada dia hadiah. Maka Sulaiman kata, atumiddunani bimalin, hampa bukmai kat aku harta, aku tak heran dah. Orang dah bilion, orang bukmai sejuta, dia nak heran apa? Duit dalam bank dia tak tahu banyak mana. Sulaiman terlalu kaya, pasal dia ada pasukan antaranya Ghawwas, jin-jin penyelam, cari mutiara dalam laut. Itu disebutkan dalam ayat Quran. Bahkan jin-jin itu jadi pembina binaan yang besar. Ya'maluna lahu ma yasha' min maharib. Jin-jin itu membina untuk Sulaiman apa yang dia nak, min maharib, sama ada gedung-gedung besar, wa tamathil, ataupun patung-patung. Kerana zaman itu orang-orang saleh dibuat patung. Kerana zaman itu mereka tidak menyembah patung, maka boleh lagi dibina mengikut syariat Nabi Sulaiman. Patung orang saleh dilihat bersemangat untuk ibadah. Wajifanin kal jawab, dan piring-piring, mangkuk-mangkuk sebesar kolam. Jawab, besar kolam buat. Macam kita tengok Ayah Pin punya lah, perkampungan langit. Kok Ayah Pin ambil idea tu kot. Tapi tak samalah macam Nabi Sulaiman. Jadi nak abang kata Nabi Sulaiman harta tak heran. Bila Balqis diajak untuk datang pada agama Allah, Balqis balas dengan harta, dia tak heran. Dia kata, hampa ni hantar kat aku harta, fama atani Allahu khairun, apa yang Allah bagi lebih baiklah. Lalu apa dia buat? Dia tanya pada yang ada dalam istana dia, siapa boleh angkat arash Balqis? Arash maksudnya throne, kerusi raja. Kadang-kadang orang faham arash itu istana. Tak. Arash adalah sama macam kursi. Arsyun dengan kursiyun sama. Cuma arash ni digunakan untuk raja. Kerusi raja dipanggil arsyun, kursi, throne. Sebab itu ulama tak bincang dalam tafsir mereka tentang istana Balqis. Ulama bincang tentang kursi tempat Balqis duduk tu. Besar, berat. Besar yang bersangatan, berat yang bersangatan. Siapa boleh angkat? Qala ifritum minal jin. Ifrit kata, satu bangsa jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan angkat daripada Yaman bukmai ke Palestin, ke istana hang Sulaiman, sebelum hang mangkit daripada tempat duduk hang. Sulaiman tengah duduk, kalau mangkit ya sampai dah, Ifrit boleh buat. Itu kelajuan Ifrit. Tapi kata seorang yang saleh, manusia, dia bukan jin, dia penasihat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dia kata, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Aku akan bukmai kat hang sebelum hang berkelip mata. Lagi cepat pada berdiri. Kawan tu orang saleh, insya-Allah daripada kalangan kekasih-kekasih Allah.
Aku boleh bawa main kat hang dalam masa hang klip mata ada dah. Kursi keagungan tempat duduk Ratu Balqis. Baik. Bila kursi itu sampai dan ada cerita lagi di situ, akhirnya Sulaiman kata apa? Qala hadza min fadli rabbi. Kata Sulaiman, ini semua adalah daripada kelebihan yang Tuhanku bagi, bukan milik aku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk Allah menguji aku, adakah aku syukur atau aku kufur. Kataan liyabluwani, untuk Allah uji, bala atau ibtila. Baik. Jadi liyabluwani menunjuk makna ujian. Jadi sebenarnya kekayaan, kehebatan, kemasyhuran juga adalah ujian, dan ia lebih bahaya kerana jarang ada orang yang akan menasihati kita ketika itu. Tapi kalau ujian banjir, anak kena COVID-19, orang main sabaklah Din, sabak betul-betul, Allah sayang anak ni. Ada. Tapi kalau kita ditimpa ujian kesenangan, susah orang nak main nasihat kita, kerana bagi dia kita tidak ada ujian pun. Kita tak perlu disabarkan, diberi kata-kata nasihat, kerana bagi dia kita tidak berada dalam satu situasi yang berat, padahal kita sedang berada dalam situasi yang berat. Okey, baik. Jadi kita dah faham. Cuma malam ni saya dah sebut tadi, yang pertama lafaz istirja', fahami ia bukan hanya untuk kematian, tapi ia juga boleh ketika melihat ada musibah, orang cerita ada perkara yang kurang baik, kita boleh sebut, atau melihat keadaan umat agak kucar kacir, maka boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita juga nak sentuh sebelum saya terus lagi, bahawa perkataan bala yang orang Melayu faham dianya dalam bentuk azab. Orang Melayu dia terjemahkan bala itu sebagai azab ataupun iqab, balasan Allah. Perkataan itu kurang tepat. Jadi jangan fahami perkataan bala ba lam alif hamzah, ataupun kadang-kadang disebut ibtila, alif ba ta lam alif hamzah. Ibtila atau bala sebenarnya dia boleh baik atau buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Sebab itu Allah sebut apa? Waliyubliyal mu'minin bala'an hasanah. Kami balakan kepada orang beriman dengan bala yang baik. Nak faham ke mana bala yang baik? Bala'an hasanah, bala yang baik. Orang Melayu dia faham bala, dia faham azab Allah, itu balasan Allah. Dah, sebenarnya bala bukan bermaksud azab, tapi bala dalam bahasa Arab maksudnya ujian. Okey. Baik, jadi kita masuk kepada perbincangan dalam sikit. Kalau orang Arab nak sebut apa yang kita faham, orang Melayu faham bala itu azab, maka orang Arab akan sebut apa? Azab. Jadi apa beza di antara bala dengan azab? Itu ya. Apa beza bala dengan azab? Bala boleh jadi baik, boleh jadi buruk, tapi dia sebenarnya Allah nak bawa kita kepada Allah. Adapun azab, Allah terus azab dan hancurkan. Allah terus azab dan Allah hancurkan. Seperti mana kaum Thamud sebagai contoh. Kaum Thamud hari ini sejarawan khilaf di mana tempat mereka berada. Umat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ketika mereka minta pada Nabi Saleh, wahai Saleh, kalau benar engkau Nabi, kami nak tengok daripada batu besar ni keluar seekor unta. Dan Nabi Saleh minta dekat Allah, memang batu tu bergegak, keluar seekor unta. Unta itu unta mukjizat, unta betina dalam keadaan hamil. Jadi ibu-ibu, ayah dan semua boleh rujuk balik cerita Nabi Allah Saleh. Akhirnya unta itu dibunuh, fa'aqaruha. Mereka menyembelihnya. Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam.
Kata Nabi Saleh, hampa tunggu, hampa bersonoklah 3 hari ya. Lepas 3 hari akan mai bencana. Lepas itu Allah pun hantar. Fa akhadhathumus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Lalu datang pada mereka sayhah. Sayhah ni tempikan. Selalu yang bawa bala ni Jibril ya. Sebab itu orang-orang Yahudi dia tak suka Jibril. Dalam suratul Baqarah Allah menyebut ayat man kana aduwwan li Jibril, siapa yang jadi musuh Jibril. Jarang orang Yahudi nama Gabriel. Jibril, Gabriel. Gabriel Batistuta itu ada kan? Argentina. Ingat ustaz tak pandai bola lah. Boleh tahu kat sikit kan. Terkenal itu tahulah. Baik. Gabriel Batistuta, dia tak Yahudi ya, dia Kristian. Kristian ada lagi lah, Yahudi tak suka Jibril, mereka benci sampai Allah sebut man kana aduwwan li Jibril, siapa yang jadi musuh Jibril. Baik, selalu yang duk bagi bala bencana ni Jibril, sebab itu mereka tak suka. Bukan hanya tugas Jibril hantar wahyu, tapi bawa bala bencana. Jadi Jibril tempik, sayhah tu tempikkan, kuat mana suara tu tak tahu. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, mereka mati bergelimpangan dalam rumah masing-masing. Tak apa. Hari ni ulama khilaf, depa duduk di mana bumi depa, sama ada di Petra di Jordan, yang dalam bahasa Arab sebut Batra, atau di Hegra, dalam bahasa Arab sebut Hijr. Dalam Quran juzuk yang ke-14 ada suratul Hijr, 400 km daripada Madinah. Pendapat yang lebih kuat, walaupun ada ukiran yang sama, pasal mereka ni umat Nabi Saleh alaihi salam, iaitu kaum Thamud, depa ni pandai buat rumah dan ukir gunung. Jadi dekat Petra pun ada, dekat Hegra pun ada, dekat Batra pun ada, dekat Hijr pun ada. Nampaknya kecenderungan lebih kepada Hijr, satu tempat di Saudi 400 km daripada Madinah. Biasanya orang-orang yang ada duit sikit dia pergi dia pergi umrah, lepas itu dia sewa 4 wheel ni, 4 tayar punya, lepas itu dia pergi ke Hegra ni. Ada yang pernah sampai, dia kata menggerunkan Ustaz. Tempat tu dia macam sunyi lagu tu, dia ada hotel tapi kita rasa seram. Yang pernah sampai lah cerita. Baik, tempat tu rasa macam pelik, dia rasa suasana yang sangat asing. Bayanglah di tengah-tengah padang pasir tu, 400 km daripada bumi Madinah. Baik, jadi mereka ni dimusnahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sepatutnya kalau tengok pengkaji yang dalam masa yang dekat dengan kita ni, ukiran yang mereka ukir pada gunung ganang di Hijr itu, yang mereka juga duduk dalam tu sebagai rumah mereka. Wa tanhituna minal jibal libuyuta, kamu jadikan bukit-bukit sebagai rumah. Kalau ikut ukiran tu macam dah hilang. Cuma pengkaji-kaji duk kaji pasal apa masih ada ukiran. Sebab ukiran yang ada di Hijr pada gunung-gunung itu, ukiran itu usianya sekitar abad 1 Masihi. Sedangkan kaum Nabi Allah Saleh ini adalah kaum yang lebih awal daripada umat Nabi Ibrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Kalau Ibrahim pun dikatakan abad 40 sebelum Masihi. 40 sebelum Masihi, itu zaman Nabi Ibrahim, tamadun Mesopotamia dikaitkan. Maka Saleh ni dengan kaum Thamud lebih awal. Jadi kalau nak ikut, sekurang-kurangnya mungkin 40 ke atas. Tapi ukiran yang ada di Hijr memang confirm ada telaga Madian ni, tempat mereka berebut dengan unta mukjizat ni nak minum dan sebagainya, ada. Cuma ukiran di gunung tu pelik.
Patutnya ukiran tu mesti berusia, mesti ukiran zaman sebelum Nabi Allah Ibrahim, mesti lebih daripada 40 abad sebelum Masihi. Tapi ukiran tu abad 1 Masihi. Heran. Maka rupa-rupanya ada kaum lain yang dikaji, yang terakhir menempati Hijr ini adalah kaum Nabatia. Depa ni juga ada kepakaran yang sama, pandai ukir gunung. Jadi dikatakan depa lah yang ukir gunung tu balik selepas dah habis dah berlaku kemusnahan pada sebahagian ukiran di gunung tadi kerana lama masa. Baik, tak apa. Yang saya nak habaq adalah yang tu azab. Yang tu memang azab. Allah dah depa tak mau bertuhankan Allah, Allah bagi terus habis. Habis. Bahkan azab paling dahsyat kita sedia maklum, azab yang mengubah terus geografi negara Arab. Tak lain tak bukan azab yang kena pada kaum 'Ad, umat Nabi Allah Hud alaihi salam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, minta maaf saya pinjau sikit, saya petah balik. La taqumu as-sa'ah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Tidak akan jadi kiamat sehingga kembalinya, Nabi guna ta'uda, sehingga bumi Arab patah balik kepada keadaan subur dan beraliran sungai. Nabi tak guna hatta takuna, sehingga tanah Arab jadi subur, jadi ada aliran sungai. Tapi Nabi guna perkataan hatta ta'uda, sehingga tanah Arab patah balik kepada keadaan dia subur dan ada aliran sungai. Maka para pengkaji mereka akan kaji ya. Walaupun mereka benci Islam, tapi mereka tahu hak Quran sebut betul, hak Nabi sebut ni betul. Kaji, mereka mendapati tanah Arab ni berubah jadi padang jarak, padang terkukur, bermula dengan kehancuran umat Nabi Allah Hud alaihi salam, iaitu kaum 'Ad. Allah terus hantar angin yang bertiup kencang, angin yang sangat sejuk, sekitar 8 hari, yang mana habis terbalik semua, muka bumi dah bertukar dah, hilang kesuburan, hilang sungai dan sebagainya, habis terus jadi padang jarak, padang terkukur. Tuan-tuan boleh tengok apa yang ditulis oleh Dr. Zaglur Najjar dan selainnya di kalangan para pengkaji ayat-ayat yang berbentuk sains, al-ayatul kauniyah. Baik. Jadi yang tu yang paling dahsyat lah. Sampai habis geografi negara Arab macam tu. Lah ni baru subur balik. Nak abang kata dah dekat dah, kiamat tak jauh dah. Tak apa. Okey, yang tu azab lah. Yang tu azab. Memang Allah marah sungguh kerana mereka bertuhankan selain Allah yang bagi mereka makan dan minum dan sebagainya. Adapun orang beriman, kadang-kadang Allah hantar tu adalah li gharadi ar-rad'i, li gharadi ar-rad'i. Allah nak bagi peringatan. Kadang-kadang bagi orang yang duk buat kesalahan, lupa Allah, walaupun dia duduk di kampung yang sama, semua orang kampung tu baik-baik, tapi dia seorang duduk ujung kampung, duduk bawa perempuan atau sebagainya, semua orang kena banjir. Tapi bagi dia tak sama macam orang lain yang baik-baik. Nampak? Azab kita tak boleh kata satu kampung tu semua bala, tak boleh. Satu kampung tu semua Allah sayang mereka, tak boleh, tak sama, masing-masing orang. Kadang-kadang orang tu duduk dalam kampung yang sama, tapi Allah bagi kat dia azab untuk apa? Li gharadi ar-rad'i, untuk bagi inzar, peringatan. Sebab itu walaupun dia inzar, tapi dia ada kebaikan dia. Dia boleh sedar balik. Mudah-mudahan dia boleh sedar. Kok mana pun Allah sayang juga, Allah bagi peringatan pada dia supaya balik ke pangkal jalan. Sebab itu Nabi menyebut dalam hadis sahih Bukhari daripada Abi Hurairah, Nabi kata, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa buat benda jahat, dia akan dibalas dengannya. Dan ahli-ahli tafsir mereka sebut hadis ni, hadis sahih Bukhari, siapa buat jahat dia akan dibalas. Depa sebut hadis ni
ketika mereka menafsirkan ayat 1, 2, 3 Suratun Nisa. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Bukan seperti angan-angan kamu dan angan-angan ahli kitab. Di situ ada cerita lain, saya tak cerita tentang cerita tu. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira. Siapa yang buat kejahatan, maka dia akan dibalas dengan sebabnya, dan dia tidak akan menemui selain Allah sebagai pelindung dan juga penolong. Dia takkan jumpa selain Allah sebagai pelindung dan penolong. Dalam hadis Ibnu Mardawaih, Abu Bakar resah bila ayat ni Nabi sampaikan pada mereka. Nabi gembira. Ayat ni, siapa buat benda jahat, dia akan dibalas. May ya'mal su'an yujza bihi. Ayat tu sama macam keratan hadis sahih Bukhari tadi. May ya'mal su'an, siapa buat jahat, yujza bihi, dia dibalas. Nabi sampaikan ayat ini kepada para sahabat, dan Abu Bakar rasa, ya Allah, dahsyatnya ni, ayat ni dahsyat ni. Siapa di kalangan kami tak buat dosa, wahai Rasulullah? Abu Bakar dah gemuruh. Maka Nabi jawab dalam sebuah hadis, Nabi kata, al-masaibu wal amradu wal ahzanu fid dunya jaza. Musibah demi musibah, penyakit-penyakit, kesedihan demi kesedihan di dunia ini, semua itu adalah balasan atas setiap dosa kamu. Nabi gembira pasal apa? Pasal orang beriman, oleh kerana Allah balas di dunia siap-siap. Ayat tu nak cerita orang beriman, Allah balas kat dia. Dia mungkin tak sedang. Dia mengkit-mengkit subuh hari tu lah, jadi tak seronok hati dia. Tak tahu apa pasal. Malam makan ikan bakar. Mengkit-mengkit pagi esok rasa, awak hari ni macam tak ada mood nak pergi kerja. Rasa macam tak kena. Walaupun sekadar itu sahaja, sebenarnya Allah dah balas untuk setiap kejahatan dia. Allah bagi dia sedih sikit, Allah uji dia tayar pancit, Allah uji dia sakit demam sikit. Semua tu Allah nak balas siap-siap di dunia, supaya di akhirat dia pergi tak ada apa. Dia jumpa Allah dalam keadaan gembira. Habislah, Allah dah balas. Allah dah balas di dunia. Sebab itu Nabi bila cerita ayat tu, Nabi tidak sedih, Nabi seronok. Nabi kata, alangkah besarnya ayat ini bagi kamu. Seronok. Cuma Abu Bakar pada awalnya dia tidak faham. Jadi bagi orang-orang yang ditimpa musibah, banjir, dan kita diuji sebelumnya COVID ni pun tak habis lagi. Tapi kita syukur tuan-tuan, beberapa hari lepas saya tengok di Amerika, new cases dia berapa? 800,000. 800,000 hard case harian. Dah ada hari yang sampai 1 juta lebih. England masa saya tengok itu 184,000 new case. Bayangkan, mereka masih teruk, lebih teruk daripada kita. Kita dah alhamdulillah dah ni. Syukurlah, kita syukur, alhamdulillah. Jadi ujian tu sebenarnya ujian Allah balas siap-siap. Syukur. Dan orang yang ditimpa banjir dan dia pula memang lalai sungguh, dia ralik, dia buat dosa pada Allah. Allah sayang kat dia lagi. Allah tak ambil dia terus. Allah bagi dia kehidupan lagi supaya dia boleh menjadi orang yang lebih baik. Diharapkan dia ambil lah, dia ambil. Kalau dia tidak ambil peringatan ini, cara yang Allah selalu bagi pada umat-umat dahulu, Allah bagi musibah, itu mula. Lepas musibah itu, kalau dia tak beringat, Allah tak balas dengan musibah kedua, dengan satu bencana kedua, dah. Allah buat apa? Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kami gantikan tempat kesusahan, kemudaratan tadi dengan kebaikan. Allah lepas dia bagi bala pada orang yang duk buat dosa, yang lupa Allah, orang tu tak ingat juga. Dia akan balas, lepas ni dia akan buka rezeki seluas-luasnya.
Buka rezeki, Allah akan buka ni. Lepas Covid ni, orang hak tak ingat Allah, lepas Covid, lepas banjir, Allah akan buka lagi. Itu biasanya macam tu. Sunnatullah macam tu. Allah tak akan bagi bala kedua terus dah. Dia akan buka kesenangan. Buka hatta afau wa qalu, sehingga mereka dah melampaui batas dan mereka berkata, ayah-ayah kami dulu dah kena musibah kemelaratan macam ni. Akhadnahum baghtah, baru Allah pukul sekali lagi habis terus. Yang tu yang menimpa umat-umat terdahulu. Jadi hati-hatilah. Atau maksud Allah datangkan satu benda yang baghtah, tiba-tiba dia senang, tiba-tiba ajal datang. Dia tak ada buat apa. Dia tak ada prepare untuk bertemu dengan Allah. Dia tak ada buat benda yang menggembirakan Allah. Allah ambil dia. Yang tu yang rugi. Okey, itu kalau orang tu adalah orang yang mungkin dia halik dengan dunia dia. Tapi kita yakin banyak sahabat-sahabat kita adalah orang yang lebih soleh daripada kita. Banyak tuan-tuan. Jangan terus pukul banjir tu azab, hampa ni buat dosa banyak. Jangan. Dalam banjir tu mungkin ada lebih ramai orang yang lebih saleh daripada kita, yang lebih baik daripada kita. Ramai lagi orang yang mungkin hati dia lebih bersih daripada hati kita. Kita tak tahu. Maka untuk orang yang macam ni, memang Allah bagi untuk ampun dosa dia, untuk naikkan darjat dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah uji dia ujian yang berat. Ni penutup ni hujung-hujung. Saya kadang-kadang baca cerita-cerita tu sedih. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diuji berat sebelum hijrah. Cerita ni selalu saya cerita sepintas lalu. Nabi kehilangan Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Siapa tak sedih? Abu Talib adalah bapa saudara yang cukup Nabi sayang. Tuan-tuan pun kalau ada pak saudara yang duk pi mancing sekali, duk pi main bola sekali, dia rasalah kehilangan tu. Lepas tu, beberapa bulan lepas Abu Talib meninggal dalam kafir, tak diizinkan sebut la ilaha illallah, Allah ambil pula Khadijah, isteri cerdik yang salihah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Apabila kita buntu, dia penunjuk jalan. Dia umpama tongkat si buta, bila tiada satu kehilangan. Tanya ayah-ayah kita yang dah hidup 30 tahun, Allah ambil isteri dia. Dia balik tengok baju, teriak. Tapi 2 minggu lah. Sebab itu sembahyang mayat, suami tak disuruh jadi imam. Afdal anak lagi. Pasal dia masa hari kematian balik sedih lah. Ya Allah, aku tak boleh duduk lah, hang tak ada milah weh. Habis 2 minggu kompang li palu lah. Tak apa. Baik. Balik cerita tadi. Nabi kehilangan Khadijah. Habis hilang Khadijah tu, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak ke Taif. Pasal apa Nabi pilih Taif? Kerana keadaan ekonomi Taif sama macam Mekah. 2 buah bandar yang sangat kaya pada zaman itu. Hari ini mungkin kita bincang Qatar, Kuwait, Dubai dan sebagainya. Mekah dia kaya dengan pedagang-pedagang yang pandai berniaga. Kaya. Khadijah perempuan paling kaya di kalangan Quraisy. Itu Mekah, kaya dengan businessman, businesswoman. Adapun Taif ni bumi orang yang ada ladang besar-besar. Tuan-tuan macam Indonesia, kalau mereka kaya ada ladang kelapa sawit, banyak sungguh ladang mereka berhektar-hektar, ribuan hektar kadang-kadang. Kaya sungguh. Jadi Taif ni kaya kot tu, ramai orang yang ada ladang besar-besar. Ladang anggur dan sebagainya. Jadi Nabi pi tu kerana sama taraf ekonomi. Itu antara yang disebutkan para ulama. Nabi sampai di Taif,
Seperti mana yang kita tahu, Nabi kena balingan batu. Dibaling pada Nabi dan Nabi berdarah pada bahagian kaki. Tapi yang lebih teruk adalah Zaid bin Harithah, kerana dia jadi batang pisang untuk menahan balingan batu orang-orang yang diupah untuk baling Nabi dan Zaid. Zaid luka teruk. Nabi pernah ditanya oleh Aisyah, dalam hidup kamu wahai Rasulullah, benapa ujian yang paling berat? Nabi kata, ketika aku keluar daripada kampung ini, aku rasa ujian itu paling berat, sehingga aku bawa kaki berjalan. Faham tak? Nabi ni berjalan sedih pasal dah Abu Talib tak ada, Khadijah meninggal dunia, Nabi nak cari bantuan orang Taif baling batu. Nabi berjalan sampai Nabi tak sedang, fa idza ana biqadnis sa'alib, sehingga aku sampai di satu tempat bernama Qannus Sa'alib. Nabi duduk jalan keluar sampai situ, tiba-tiba malaikat gunung mai mempersembahkan, kalau hang nak an utbiqa alaihim al-akhshabain, aku hempuk dua buah gunung untuk mereka ni wahai Muhammad, kalau hang nak. Baik, kalau hang nak, malaikat Jibril tawakkan. Hadis ni adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nak hempuk dua buah gunung, dan kita dah tahu cerita. Nabi jawab, bal arju, bahkan aku inginkan, ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku inginkan supaya Allah mengeluarkan daripada benih-benih mereka yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Subhanallah. Tuan-tuan, Allah bagi ujian ni kat Nabi, Allah benci kah? Tak. Allah bagi kawan-kawan kita banjir no? Tak. Jadi dia kena faham, ini adalah ujian Allah. Nabi lagi teruk, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling kena ujian adalah Nabi-Nabi. Jadi Allah nak tunjuk apa di situ? Allah nak tunjukkan bahawa betapa besarnya kasih sayang Nabi pada umat. Dan tak heran Allah sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada kamu rasul daripada kalangan kamu sendiri, bangsa Arab ketika itu. Azizun alaihi ma anittum, yang dia setiap kesusahan kamu akan jadikan dia aziz. Dia rasa kesian, dia rasa berat bagi dia. Hampa susah, dia lagi rasa susah atas kesusahan hampa. Harisun alaikum, amat mengharapkan keimanan bagi kamu. Bil mu'minina raufur rahim, bagi orang yang beriman dia seorang yang lemah lembut dan bil mu'minina raufur rahim, itu nama Allah penyayang. Nabi juga Allah pakaikan dengan sifat itu, iaitu penyayang. Jadi Allah uji Nabi supaya kita nampak apa yang sebelumnya tak nampak dengan kejadian. Bila ada kejadian, bila ada ujian, baru nampak, oh betul. Mana mungkin orang yang baru kehilangan ayah saudaranya dalam kekafiran, sedih. Kesedihan kedua datang, Khadijah isteri tercintanya yang dia tak pernah berkahwin dengan perempuan lain masa Khadijah masih hidup. Dan tiba-tiba dibaling batu oleh penduduk Taif. Tiba-tiba dia minta, ya Allah bagi hidayah pada mereka, aku nak di kalangan mereka lahir benih-benih zuriat-zuriat yang menyembahmu semata-mata. Allah nak tunjuk melalui musibah tu, ujian pada Nabi, betapa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Jadi ujian ni Allah nak tunjuk siapa yang sabar, siapa yang redha. Penutup malam ni kita pun nak semayang lah. Orang yang ditimpa ujian ada empat. Bila ditimpa musibah seperti kawan-kawan kita kena, dan kita alhamdulillah ramai yang bantu, mudah-mudahan Allah balas balik bantuan-bantuan ini dengan kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang ditimpa musibah terutama bentuk malapetaka ni ada empat. Satu, orang yang jazi' wal'iyazubillah. Jazi' merungut, pasal apalah kena kami ni, kami dah susah.
dia mengadu. Allah ada sebab, Allah ada sebab. InsyaAllah kalau kena pada orang beriman, sama ada peringatan untuk dia ataupun sebenarnya untuk mengampunkan dosa dia dan naikkan darjat dia. Itu jazi' yang pertama, orang yang mengeluh. Naik lagi maqam dia sabir, sad alif ba ra, sabir, orang yang sabar. Dia tak nampak apa ke depan, tapi dia cuba bertahan sedaya mampu, dia sabar atas ujian ni. Dia tak bercakap benda-benda yang tak elok, dia sabar. Naik lagi radin, ra alif dad, radin, yang kita duk sebut nama radi tu, radin, orang yang redha. Orang yang redha dia atas pada orang yang sabar. Macam orang ahli tasawuf selalu buat contoh macam orang yang menerima suntikan atau ubat. Dia faham di sebalik sakitnya suntikan ada kebaikan untuk dia melalui ubat tadi, yang dengan izin Allah. Di sebalik pahitnya ubat, dia faham ada kebaikan untuk dia. Itu orang yang redha. Di sebalik musibah ni, dia nampak nanti Allah akan ganti. Allah akan ganti benda lain, atau ada kenikmatan lain yang tersorok di sebalik musibah ni. Tapi orang yang paling dahsyat, syakir. Shin alif kaf ra, syakir. Syakir, orang yang kena musibah, rumah dah habis hancur, anak meninggal, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang tu payah cari, sangat-sangat tinggi. Macam mana sebahagian sahabat bila Rasulullah tak ada, wa sayajzillahu syakirin, Allah akan balas orang yang bersyukur, kata Allah dalam surah Ali Imran. Macam mana boleh syukur Nabi tak ada ni? Ini patutnya sedih. Tak, dia faham kematian, kewafatan baginda ujian paling menyedihkan umat, malapetaka yang paling besar, ujian yang paling dahsyat. Tapi ada orang boleh bersyukur, dia kata alhamdulillah. Adakah dia suka Nabi tak ada? Tak. Kerana dia faham setiap apa yang Allah takdirkan itu selayaknya dipuji atas takdirnya itu. Falakal hamdu ala ma qadait, kita duk berdoa subuh, bagi kamulah setiap pujian atas apa yang kamu qadait, tetapkan, apa yang kamu takdirkan ya Allah, falakal hamd, bagi kamu pujian. Jadi orang ni paling pelik. Nabi tak ada, dia paling sedih, tapi dia tahan sedih dia tu, alhamdulillah. Anak dia tak ada, alhamdulillah. Jaranglah jumpa. Tapi saya pernah jumpa lah. Ada sahabat kita, anak dia meninggal di rumah pengasuh. Masa tu saya masih bertugas di Masjid Negeri lagi. Beberapa hari lepas peristiwa tu, dia pun tak berkelahi dengan pengasuh, tersedak susu, kalau tak silap saya, tersedak susu di rumah pengasuh, meninggal dunia. Dia main dengan tenang, tak ada saman pengasuh, tak ada. Pasal dia tahu pengasuh tu dah jaga anak dia sebelum ni baik. Tapi bila takdir mai jadi, benda tu akan jadi. Kalau anak kita dah 2-3 orang dia jaga, tiba-tiba jadi pada anak, nak buat macam mana? Bukan dia lalai nak mai benda tu. Jadi dia boleh mai senyum, tenang, mai. Itu antara orang yang saya tengok dahsyat lah. Baru beberapa hari lepas peristiwa, tapi dia boleh tenang, senyum. Yang tu kira kita jarang jumpa orang macam tu. Jarang jumpa. Biasanya kita akan keluh kesah, kita akan diselubungi dengan kesedihan yang sangat. Hanya orang yang betul-betul faham semua takdir Allah itu baik. Saya yang bercakap pun tak mampu lah, tak mampu. Cuma kita boleh habaq. Orang yang macam tu ada, orang macam tu pelik. Baik, mudah-mudahan Allah kuatkan sahabat kita, Allah gantikan yang terbaik untuk semua orang yang diuji dan faham. Untuk orang yang ada iman, ada Islam, ujian itu sebenarnya semuanya daripada kasih sayang Allah, bukan azab, insya-Allah. Dia bukan azab, dia hanyalah satu peringatan, rad'un, peringatan, ataupun dia memang untuk memadamkan dosa dia, takfir az-zunub, memadamkan dosa dia ataupun mengangkat darjat dia dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang baik daripada Allah, yang lemah kurang saya minta maaf, sanad terlemah kurang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah